ramai 13 kontingen yang menyertai untuk perayaan dan sambutan Lagu Rasul bagi tahun 1436 Hijriah bersama dengan 2015 Masih Syarikat Daerah Sembilan. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فاقضي علينا ببركة لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم وأنعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصديق والوفاء أن تكون لنا معينا ومسكيعا وارزقنا بجاهه قبولا وعزا وشرفا. Ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu dan juga dengan berkat keluarga baginda yang bersih suci, juga dengan berkat sahabat-sahabat baginda yang terpilih itu, hapuskanlah dosa dan segala salah silap kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, lindungilah kami daripada segala ketakutan dan kebimbangan. Kumpulkanlah kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Terimalah amalan kami yang terlalu sedikit sama ada yang kami lakukan secara terangan maupun sembunyi. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis Masyarakat berbanyak terima kasih atas lafaz doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ibrahim bin Hari Jalil tadi. Dan bolehlah kita mula buat persiapan untuk kita bergerak pada hari ini. Dan didahului dengan Yang Berhormat Puan Adenisi serta rombongan daripada AJK Pengelola. Dan diikuti dengan kumpulan hadirah berada di tengahnya, di belakang rombongan Yang Berhormat. Tentu diikuti dengan semua kontingen-kontingen pada pagi ini. Baiklah, selamat berjalan kita ucapkan pada semua kontingen pada pagi ini. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh.
Ya Nabi Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بميلاد خير الأنام، أرسله ربه رحمة وقدوة صالحة يقتدي به المؤمنون ويأبى قدوته الجاهلون الضالون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإيمان ناديا وإلى السريعة الغراء هاديا وداعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ونشر في الناس مبادئ العدالة الاجتماعية والروحية والمساواة والإيقاء حتى صار الناس بعد ذلك بنعمة الله إخوانا، وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقه واتبعوا نهجه وهديه. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang barakat ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami. Lantaran itu, ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang berakhlak mulia, yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempena majlis sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini, kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha umurana wa talummu biha sya'athana wa taruddu biha al-fitan 'anna wa tuslihu biha dinana wa dunyana. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu ya Allah sempena sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Semoga Engkau ya Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Engkau memperkukuhkan perpaduan kami. Engkau menjamin rezeki kami ya Allah. Engkau memberi kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh, serta kami memohon dipanjangkan usia, diliputi dengan sifat wal afiat memerintah negara kami yang tercinta ini. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kami pohonkan jua kepadamu ya Allah keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negara kami yang kami kasihi ini. Rakyatnya yang sejahtera sentosa, agama-Mu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemerintahan pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود
telah pun menunjukkan persepaduan kita untuk kita menjayakan sambutan Maulid Rasul dalam keadaan yang aman, tentram, dan dalam keadaan cuaca yang begitu mengizinkan. Kita bersyukur. Sebelum ini memang kita pun mengharapkan doa, dan kita berdoa supaya keadaan cuaca menyebelahi pihak kita. Dan kita juga bersyukur pada ini doa kita itu dimakbulkan. Maka sambutan kita pada pagi ini alhamdulillah cukup memberi rangsangan dan kesejahteraan kepada kita pada hari ini. Tempat ketiga, dengan markah wajaran sebanyak 88% disandang oleh Encik Muqtada bin Sauti dari Kampung Tanjung Pisang, Simunjai. Naib Johan dengan markah wajaran sebanyak 90% disandang oleh Encik Ewan bin Ridwan dari Kampung Selanting, Simunjai. Manakala Johan pertandingan berjanji sambutan Maulid Rasul bagi bagian lelaki pada tahun ini disandang oleh Encik Saad bin Siang dari Kampung Sungai Api dengan markah wajaran 92%. Bahagian perempuan, tempat ketiga dengan markah wajaran sebanyak 85% disandang oleh Puan Dewi binti Haji Cik dengan daripada Kampung Saging Ilir, Simunjai. Naib Johan dengan markah wajaran sebanyak 86% dimenangi oleh Puan Hamsiah binti Suud daripada Kampung Sungai Api, Simunjai. Manakala Johan pada tahun ini bagi perempuan disandang oleh Puan Mahani binti Muhammad mewakili Kampung Sungai Bah dengan markah wajaran 87%. Seterusnya saya akan mengumumkan keputusan pertandingan berzikir bahagian lelaki. Tempat ketiga dengan markah wajaran 86,25% disandang oleh kumpulan Suara Nur Ain 2 yang diketuai oleh Tuan Haji Bujang bin Abang Abid. Naib Johan disandang oleh kumpulan Suara Al-Ansari yang diketuai oleh Awang Zaini bin Awang Sli daripada Kampung Kelekak, Simunjai. Manakala Johan pertandingan berzikir bagian lelaki pada tahun ini disandang oleh kumpulan Suara Nur Ain 1 daripada Kampung Saking Ulu yang diketuai oleh Aila Tuan Haji Uday bin Jud. Seterusnya saya akan mengumumkan keputusan pertandingan berzikir bagian perempuan. Tempat ketiga dengan markah wajaran sebanyak 87,5% disandang oleh kumpulan Nur Niwani daripada Kampung Nanas, Simunjai. Naib Johan dengan markah wajaran 88,5% disandang oleh kumpulan Suara Nur Ain 3 daripada Saking Ulu yang diketuai oleh Puan Ita binti Undi.
Maka Johan pertandingan berzikir pada tahun ini disanang oleh kumpulan Masjid Al-Ansari daripada Kampung Kelekak, Semunyan dengan markah wajaran 90%. Masjid Al-Ansari diketuai oleh Puan Zaleha binti Lipin. Seterusnya, saya ingin mengumumkan keputusan pertandingan berhadrah, itu hadrah. Tempat ketiga disandang oleh kumpulan Masjid Al-Ansari yang diketuai oleh Puan Zaleha binti Lipin dengan markah wajaran 78%. Naib Johan disandang oleh kumpulan Surau Darul Iman yang diketuai oleh Puan Rojnah binti Arif dengan markah wajaran 80%. Johan pertandingan hadrah pada tahun ini disandang oleh kumpulan Surau Darul Ibadah 2 yang diketuai oleh Nur Fadilah binti Muhammad Nur Hadi dengan markah wajaran 80% juga. Untuk makluman, kemenangan adalah diputuskan melalui game kita yang pertama, iaitu pahlawan hadrah dan sebutan. Seterusnya saya akan mengumumkan keputusan pertandingan berkhutbah. Tempat ketiga dengan markah wajaran sebanyak 82% disandang oleh Muhammad Fazli bin Abdul Rahman daripada Kampung Kelekak, Semunyan. Naib Johan pertandingan rubah disandang oleh Zulkifli bin Salim daripada Kampung Sungai Apin, Semunyan. Markah wajaran beliau ialah 90%. Manakala Johan pertandingan berubah pada tahun ini disandang oleh Muhammad Hazizi bin Abdul Rahman dari Sungai Apin, Semunyan dengan markah wajaran 90%. Oleh kerana markah kedua-dua peserta ini sama, maka dengan itu kita merujuk kepada iaitu penghakiman kita yang pertama mengenai penyampaian khutbah. Seterusnya saya akan mengumumkan keputusan pertandingan nasyid karaoke. Tempat ketiga yang mendapat markah wajaran sebanyak 78% disandang oleh kumpulan Nur Khasidah Hijrah daripada Kampung Hijrah, Semunyan. Naib Johan pertandingan nasyid karaoke pada tahun ini disandang oleh kumpulan Nur Ain Pat daripada Kampung Saking Ulu, Semunyan dengan markah wajaran 81%. Johan pertandingan nasyid karaoke pada tahun ini disandang oleh kumpulan Wadatu Dinia daripada Jalan Baru, Kampung Saking, Semunyan dengan markah wajaran 84%. Khususnya diumumkan keputusan pertandingan nasyid tradisi dan moden. Untuk maklumat yang berhormat dan juga semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertandingan ini hanya disertai oleh 3 kumpulan sahaja. Jadi dengan ini setelah diputus dalam mesyuarat jawatan kuasa induk pengelola, maka pertandingan ini hanya dikategorikan dalam satu bahagian saja, iaitu
untuk pertandingan nasib tradisi dan moden. Tidak ada dibahagikan, iaitu bagi kepada tradisi dan juga pada moden. Walau bagaimanapun keputusan para hakim telah akan memilih dan juga telah pun mendapat persetujuan bahawa pemenang akan mewakili zon Semenjang ke pertandingan nasib peringkat daerah Semenjang nanti, insyaAllah, untuk mewakili kedua-dua bagian, iaitu bagian tradisi dan juga moden. Tempat ketiga, dengan markah wajaran sebanyak 87%, disandang oleh kumpulan suara Surau Darul Iman daripada Kampung Kelakar Lamak Semenjang. Naib Johan disandang oleh kumpulan Solihin daripada Kampung Nanas Semenjang. Markah wajaran 91.3%. Johan pertandingan nasib tradisi dan moden pada tahun ini disandang oleh kumpulan Istihani juga daripada Kampung Nanas Semenjang dengan markah wajaran 92.8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul. Yang bahagia Tuan Haji Lin bin Haji Sol di malam pengusi jawatan kuasa induk sambutan Maulidur Rasul 14 tahun 1436 Hijrah sama dengan tahun 2015 Masihi, yang berusaha saudara Mahmud bin Molok mewakili pegawai daerah Semenjang, yang berbahagia Tuan ASP Belun bin Ibrahim. Dalam apa yang dikatakan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, Baginda merupakan utusan terakhir bahawa sinar kepada sekalian alam dan sebagai ejen transformasi utama mengubah keadaan manusia daripada kejahilan kepada kebenaran, menyatukan puak yang bersengketa menjadi ummah yang perkasa serta membuka jalan kepada perkembangan Islam di seluruh dunia. Sesungguhnya puan-puan dan tuan-tuan, Baginda menjadi teladan kepada kita semua dalam memperkukuhkan ukhuwah dan perpaduan sesama umat Islam, dan ini juga termasuk masyarakat Islam di negara ini. Saya nak mengambil peluang ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada urus setia dan ahli jawatan kuasa yang berusaha memastikan kelancaran sambutan Maulidur Rasul pada hari ini sesuai dengan tema perpaduan nadi transformasi negara. Apa yang telah kita amalkan di kawasan kita di Semenjang ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Kita telah hidup sebagai satu keluarga besar yang mempunyai pelbagai kaum dan kepercayaan agama. Kita telah menjalani kehidupan yang tidak jauh berbeza. Malah kita sentiasa ada di sisi setiap ahli keluarga kita, baik dalam keadaan senang maupun susah. Inilah yang kita amalkan setiap hari. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ketika itu perkataan perpaduan tidak pernah terlintas di fikiran kita, kerana apa yang kita amalkan pada hari ini, yang pada hari ini ramai yang menumpukan perkataan perpaduan, tetapi dalam diri kita secara semula jadi ianya memang sudah menjadi satu norm, satu perkataan yang normal dalam keadaan kehidupan kita. Hasilnya kita dapat mengecapi kemajuan bersama dan menikmati hasilnya dalam suasana aman dan damai. Sementara itu, jika kita rujuk kepada tema perpaduan nadi transformasi negara, ia memberi makna yang sangat mendalam, di mana perpaduan menjadi elemen penting dan asas kepada sesuatu pembaharuan yang boleh memberi manfaat kepada kita.
Jika kita tidak bersatu, mana mungkin kita dapat bersama-sama masyarakat untuk melaksanakan pembaharuan kerana ketiadaan titik persamaan atau kesepakatan antara kita. Kita nampak peningkatan dari segi prestasi mereka. Kepada para guru, kepada para ibu bapa, saya mengucapkan tahniah kerana anda telah memberi sumbangan yang begitu berharga, bernilai sekali kepada anak-anak kita. Kita beri tepukan kepada mereka semua. Terima kasih. Puan dan tuan-tuan, selain daripada itu juga dalam program Maulidul Rasul yang kita anjurkan, setiap tahun kita menyaksikan bakat-bakat dan yang mereka yang mempunyai kemahiran yang tertentu ditonjolkan melalui program-program keagamaan seperti ini, dan kita menyaksikan peningkatan dari segi kualiti persembahan mereka yang telah turut serta dalam persembahan program-program dari segi pertandingan yang dianjurkan. Jadi kita memberi tumpuan untuk masyarakat melalui pemimpin-pemimpin yang anda pilih di peringkat kampung. Jadi dengan itu puan-puan dan tuan-tuan, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat di kampung, mainlah peranan anda sebagai pemimpin yang bertanggungjawab. Inilah di antara contoh-contoh yang ada kepada ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contohi. Untuk pengetahuan semua, sebanyak 5 juta telah dibelanjakan untuk projek mesra rakyat di Parlimen Batang Sadong bagi tahun 2014 yang sedang dan akan dilaksanakan. Jumlah tersebut membabitkan pelbagai projek menaik taraf serta membina semula pembangunan di seluruh kawasan Parlimen ini. Antaranya termasuklah projek naik taraf gelanggang tenis Majlis Daerah Semenanjung. Sebab itu kita nampak dalam Facebook tidak ada tempat untuk bersukan. Jadi itu telah kita naik taraf. Saya dah nampak sudah dinaik taraf. Projek mengurap jalan Kampung Tebuan. Kalau dulu tidak sampai ke hujung, tapi sekarang orang di Kampung Tebuan sudah dapat menikmati jalan yang begitu cantik sekali. Naik taraf Dewan Kampung Temiang untuk Kampung Temiang, naik taraf Surau Al-Muttaqin Kampung Lot Baru Gedong, naik taraf Dewan Kampung Semelatong, bina baru Balai Raya Kampung Setemang Semenanjung, bina baru Dewan SK Kepayang, naik taraf parit konkrit di Kampung Nanas Hulu, naik taraf jalan dari Kampung Benat A dan Kampung Benat B ke Jalan Raya Utama Senge, Lubuk Buntin. Projek menurap kawasan bawah jambatan baru Jalan Gedong Semenanjung di Gedong dan banyak lagi. Ini adalah hanya untuk di kawasan Semenanjung sebab saya terpaksa bahagikan ke kawasan Sadong Jaya juga. Tapi ini hanya projek yang ada di bawah peruntukan diberi kepada saya sebagai ahli parlimen dan kita kongsikan dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah pada tahun ini kita akan teruskan lagi projek-projek kecil ini. Ini tidak termasuk projek-projek besar yang dianjurkan melalui jabatan-jabatan, ya. Jadi walaupun ianya peruntukan diperuntukkan kepada ahli parlimen, tetapi pelaksananya puan dan tuan-tuan adalah melalui pejabat daerah. Jadi di situlah kita mempunyai cara yang begitu teratur sekali untuk melaksanakan projek-projek ini. Puan dan tuan-tuan, saya berharap dengan adanya pembangunan ini nanti penduduk di kawasan ini akan dapat memperbaiki kehidupan sedia ada ke satu taraf yang lebih berjaya. Oleh itu saya ingin menyeru agar penduduk di sini di kawasan Semenanjung, ahli keluarga kita membuat persediaan dari segi mempersiapkan diri dengan ilmu dan kepakaran masing-masing agar kita dapat mencapai keseimbangan dari segi pertumbuhan ekonomi dengan kerancakan pembangunan yang akan dirasai tidak lama lagi. Jika kita tidak mengambil peluang ini, puan dan tuan-tuan, kita juga akan rugi kerana peluang ekonomi akan lebih terbuka, lebih-lebih lagi selepas siapnya jambatan. Sekarang ini jambatan dari Gedong ke Semenanjung telah menampakkan peningkatan ekonomi di kawasan Semenanjung kerana orang Gedong
datang ke Simunjan untuk membeli belah. Begitu juga apabila siapnya lagi insyaAllah jambatan Batang Sadung yang akan menghubungkan daerah kecil Sadung Jaya, daerah Asajaya dan Simunjan pada tahun 2016. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, dengan adanya perpaduan di kalangan kita, maka kita boleh memberi tumpuan kepada isu-isu pembangunan dengan begitu fokus dan strategik sekali untuk meneruskan pembangunan di mana-mana sahaja di seluruh dunia ini. Kita hendaklah mempunyai satu environment yang mesra, yang harmonis dan amat berpegang teguh kepada prinsip solidariti. Dengan itu, harapan kita agar Parlimen Batang Sadung akan terus berkembang melalui pelaksanaan program-program transformasi ekonomi yang telah dan akan kita rancang serta laksanakan. Dengan mempunyai TKP 2B, Encik Aiwan ataupun wakilnya susah kita balik kepada pelajar yang bersaksi bagi kategori wanita. Susah kita balik kepada pertandingan bersikir bagi kategori lelaki. Untuk pertandingan bersikir kategori lelaki dipersilakan kumpulan suara Nur Ain Tua. Susah kita akan balik pada pertandingan bersikir bagi kategori wanita. Bagi kategori wanita, tempat yang ketiga dipersilakan kumpulan Nur Nirwati. Susah Naik Johan bagi bersikir wanita dipersilakan suara Nur Ain 3 yang diketuai oleh Puan Nita binti Haji Edi, Kampung Sagek. Dan Johan pertandingan bersikir bagi kategori wanita dipersilakan ke tuntas kumpulan Masjid Al-Ansari yang diketuai oleh Puan Zalia Hanifi. Bagi pertandingan tempat ketiga jatuh kepada kumpulan Masjid Al-Ansari yang diketuai oleh Puan Zalia Hanifi. Nah, ini sekali lihat berat anangan. Naik Johan pertandingan disandang oleh kumpulan Surau Darul Iman Fazillah binti Muhammad Al-Hadi. Harusnya dapat ada pertandingan kedua. Tempat ketiga disandang oleh adik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman. Adik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman diwakili oleh ayah beliau Cik Abdul Rahman. Tempat ketiga disandang oleh kumpulan Nur Kasidah yang mewakili Kampung Hijrah Simunjan. Yang diketuai oleh TP Mandi Kasawi. Dewan Pembinaan Sisi Pendidikan Budi Pelanti yang terwakil dari